Assalamualaikum. Tujuan saya hari ini ialah untuk membual di bawah tugasan psikologi industri dan organisasi dengan tajuk kepuasan dan tidak kepuasan di tempat kerja. Okey, Cik Balkis. Cik Balkis kerja dekat swasta sebagai graphic designer. graphic designer. Okay, soalan saya. Adakah anda puas hati dan gembira dengan budaya kerja di tempat kerja anda? Ya. Oh, ya. Ya. Okey, bagaimana persekitaran tempat kerja yang ideal untuk anda? Bagi saya, persekitaran tempat kerja yang ideal adalah tempat kerja yang kondusif dan tenang. Dan kalau syarikat tu mampu, maybe peralatan yang lengkap yang boleh orang boleh bekerja dengan senang dekat tempat kerja. Sekarang ni macam mana? Rasa macam okey tak tempat kerja tu? Ideal tak? Adalah dapat ciri-ciri ideal tu? Tempat kerja tu dia boleh tak, dia ada semua kelengkapannya lengkap. Boleh lah, tapi mungkin perlukan sedikit ruang. Tapi itu je lah, dia Cukup lah buat masa ni lah. Okey lah kan. Apakah yang memberi kepuasan di dalam pekerjaan anda? Perkara yang berikan kepuasan terhadap pekerjaan saya adalah bila saya dapat memenuhi kehendak pelanggan dan memenuhi ekspektasi majikan. Okey, bagus. Apa pula yang membuatkan anda rasa tak puas kalau dalam pekerjaan? Perkara yang buatkan saya tak puas adalah bila rancangan tertentu macam terganggu dan ekspektasi tak tercapai, ataupun ada benda yang unexpected berlaku. Selalunya gangguan tu terjadi oleh pihak pengurusan ke ataupun daripada customer? Biasanya benda yang unexpected ni berlaku dekat customer, ataupun jika ada perkara benda-benda berlaku macam kerosakan barang-barang klien. Benda tu berlaku juga, tapi sepatutnya kalau boleh, biasanya boleh lah manage benda tu, tak ada masalah. Tapi biasanya masalah tu yang susah nak ditanggung adalah bila klien yang buat masalah tu. Selalu klien buat masalah? Klien buat dia macam dia ikut orang. Tak selalu lah, macam ada certain orang tu lah, dia nak kehendak dia kan. Benda macam tu biasalah. Ada customer is always right punya perangai lah ni. Yalah. Jadi boleh handle lah kan? Kalau boleh handle. Kalau tak, terpaksa orang atasan campur tangan sekali. Kadang-kadang Baguslah. Tapi selalunya pihak atasan disalahkan awak ke dia menangkan customer? Dia akan tenang. Dia kalau boleh berhubung dengan customer, dia akan tenangkan customer. Tapi kebiasaannya mereka akan faham lah kalau itu memang salah pelanggan ataupun salah pekerja dia. Dia tak ada berat sebelah lah ni. Memang dia orang betul lah. Betul. Ataupun dia akan bagi nasihat lah, orang macam ni memang macam ni, kena handle dia macam ni. Dia ajar lah. Dia akan ajar lah macam mana. Dia guide kan. Bagus sebab kita kalau syarikat kecil-kecil ni dia senang perhati kita, senang jaga. Pada besar selalu kita sendiri-sendirilah. Okey. Apakah yang anda takrifkan sebagai kejayaan? Kejayaan dalam pekerjaan saya. Kejayaan tu bila macam yang awal tadi lah, kepuasan tu. Dia kalau pelanggan puas, majikan puas, dan
semua ekspektasi tercapai, itu satu kejayaan lah pada satu hari tu sekurang-kurangnya. Tu kejayaan lah. Kita dapat puaskan pelanggan dengan kerja kita tu. Hubungan dengan rakan sekerja pula macam mana? Hubungan rakan sekerja baik-baik je. Mereka pun faham kalau benda tu perlu diatasi ataupun tidak kalau ada masalah. Dia orang saling bantu-membantulah kalau ada masalah. Tak macam kita tak boleh buat ke, nak idea ke, dia orang tolong lah. Dan dia orang tak macam kalau orang baru, dia orang takkan biarkan macam tu je. Dia faham lah macam tu, jadi yalah, nanti dia akan cuba nak mesra dengan dia untuk lebih tahu macam mana. Dia akan beritahu lah macam mana. Kira semuanya jenis positif lah. Dia outgoing. Makan bersama-sama? Makan, dia orang boleh je makan sama-sama. Tapi biasanya dia orang makan sama lah gitu kan. Sesekali lah macam tu kan. Bagaimana pula? Okey. Awak ni, anda suka bekerja bersendirian ke atau pasukan? Saya lagi prefer kerja sendirian. Tapi saya boleh handle kalau bekerja sepasukan, sebab dalam syarikat ni pun diorang dalam syarikat ni mereka sangat supportive. Dia akan faham kalau orang tu boleh buat ke tak, dan kalau tak boleh buat, dia akan tolong juga. Dia nak benda tu sebab sama-sama yang dapat nama kan. Sebab nanti kalau kita, akhirnya dia orang pun yang tertarik sekali. Ni semua income dia orang. Takkanlah nak biarkan satu jatuh, lepas tu semua orang lain kena sekali. Attitude yang baik lah. Jadinya yang memotivasikan tentang kerja anda? Yang memotivasikan tentang kerja saya adalah perkara yang sama macam tadi. Ada kerjaan pada seharian. Itu yang memotivasikan saya. Jadi awak rasa macam dihargai ke atas sumbangan yang awak buat dekat tempat kerja, macam idea-idea awak semua tu kan? Itu agak jarang berlaku, tapi berlaku di mana mereka praise kerja-kerja. Itu kira macam itu bagi saya dah mencukupi. Macam kata cantik, bagus. Dah mencukupi bagi saya, sebab itu kan, itu pun pekerjaan kita. Memang expectationnya kita buat yang terbaik. Dia macam mana? Macam pengurusan yang ambil berat tak atas kejayaan pasukan, dan lepas tu dia sanggup sumbangkan bahagian dia orang macam, yelah, adalah keluarkan sesuatu macam bagi insentif untuk bahagian untuk tujuan tersebut, nak rapatkan pasukan, naikkan pasukan, berjaya pasukan tu. Ada. Ya. Seperti okeylah. Sepertinya macam makan ke, kalau berjaya belanja. Dia ada lah macam, dia bukan macam satu perjanjian yang formal ni macam kawan-kawan macam tu kan. Dia macam santai. Dia macam kalau kawan-kawan dia, kawan-kawan support kawan-kawan kan, macam tu lah. Kau buat sini saya belanja. Macam tu lah. Okey lah kan. Seronok lah jadi kita pun masuk. Padahal patutnya kita dah kerja tu dah dapat gaji lah kan. Tapi bila dia cakap macam tu, kita rasa wow, bestnya. Dan lagi satu, dia orang kalau ada buat macam projek baru, contohnya macam dia orang buat satu brand ni, dia instead of dia suruh pekerja dia kerja untuk sebarkan brand ni, dia macam jadikan pekerja dia semua macam rakan kongsi brand tu. Dia macam, kalau kau buat sekali ni, kita orang kau dapat bahagian dia macam ni. Tapi kalau pekerja tu tak nak join, macam tak apalah. Tak kisah. Kalau dia mesti nak join lah kan. Kerja. Adakah anda rasa tu macam syarikat tu telus pada anda? Adakah dengan rakan-rakan kerja yang lain? So far, mereka telus dengan pekerja-pekerja dia. Tak ada apa-apa isu lah kan. Adakah anda rasa pekerjaan yang digagihkan dengan dengan rakan sekerja tu, dengan awak tu, adil ke tak? Adil.
ikut kemampuan. Dia asalnya memang dia akan agihkan ikut kategori, macam satu ni designer, satu ni yang seorang ni pula macam printing kat belakang ataupun potong besi kat belakang. Dia ikutlah kemampuan tu. Kalau dia tahu orang ni mampu buat, dia akan bagi peluang dekat orang tu lah. Dia akan bagi peluang kat orang tu. At least dia ajar orang tu macam ni buat dia. Walaupun dia orang tak ada kena-mena dengan benda yang dia agihkan tu, tapi dia orang tahu benda ni satu skill set yang dia orang boleh belajar dan dia orang boleh bawa kalau mereka nak pergi kerja kat tempat lain. Baik sampai tahap itu. Ya. Adakah anda rasa tugas tu penting? Tugas anda tu penting? Tugas saya memang tugas yang penting lah, sebab tempat tu syarikat printing company dan saya ditugaskan untuk design dia punya printing banner, t-shirt, banting. Memang penting lah kan? Ya, penting. Nak diikutkan semua penting. Tapi yalah, agak penting jugalah design. Maksudnya kita ambil daripada pelanggan, kita buat design dan kepuasan pelanggan tu bergantung pada kita. Jadi dia penting lah kan? Dan kita yang akan handle benda tu pun. Macam mana? Adakah syarikat menawarkan kenaikan gaji dan pangkat kepada pekerja? Mereka sangat lenient. Mereka boleh pertimbangkan benda itu. Mengikut kemampuan dan ekspektasi majikan terhadap pekerja tu. Kalau dia mencapai ekspektasi dan kalau mereka minta, dia boleh, dia sangat senang untuk mempertimbangkan perkara tu. Macam mana anda rasa kemahiran dan kebolehan anda dihargai dan diiktiraf oleh syarikat? Saya rasa effort saya dihargai. Okay. Gembira di tempat kerja? Gembira lah dia, tapi tak adalah macam gembira bila ada kejayaan tu gembira. Pernah tak gembira? Pernah ke tak berjaya? Mesti ada. Stres lah kena ada. Mesti kena ada stres tu, nak handle benda tu. Dalam dunia ni pun kita perlukan stres, nak belajar daripada stres. Situasi stres tu. Kalau tak kalau kerja kat tempat yang lagi besar, lagi masalah lah kalau tak pernah menghadapi dengan stres tu. Mestilah kan. Kalau dia tak ada stres tu bawa kepada kejayaan. Jadinya tak elok juga kalau happy je. Jadi ada tak sesuatu yang rasa tak puas pada syarikat ni masa kerja? Apa tak ketidakpuasan? Ketidakpuasan apa Maybe tak ada. Tak adalah. Dia yang tak puas hati tu bila dia tak bagi buat kerja-kerja tertentu lah. Tak boleh lah kita nak tunjukkan kemahiran kita kat yang tadi tu lah. Maksudnya kita pun ada nak cuba. Tak adalah kemahiran sangat pun. Tapi dia macam dia macam old fashion, pemikiran old fashion, walaupun mereka sangat terbuka. Macam contohnya kita boleh buat macam kerja-kerja lelaki buat. Macam potong besi tu teringin nak tengok. Nak buat pun teringin juga. Tapi dia macam exclusively untuk intern lelaki. Kalau ada intern lelaki yang baru masuk situ kan, ajak tengok. Tapi mungkin sebab kita ni perempuan, perempuan tak boleh lah buat semua benda tu. Tak boleh angkat kotak yang berat tu. Ada. Itu je tidak kepuasannya. Maksudnya tak banyak ketidakpuasan yang ada kat dalam syarikat ni. Dia overall dia sangat menjagalah. Untung kat sini. Okey, jadi diharapkan boleh terus lama bekerja di syarikat ini dan terus maju jaya. Terima kasih. Okey, sama-sama.